السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga seterusnya insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه
إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا الحمد لله. Dapat kita membacakan ayat-ayat Allah daripada suratul Kahfi 60 hingga sampai kepada ayat 70. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam suratul Kahfi ada beberapa cerita yang dapat ambil iktibar. Ning salah satu cerita yang kita dapat ambil iktibar, yaitu cerita Nabi Musa alaihi salam belajar di salah seorang hamba Allah. Ya Allah Ta'ala tak ada royak nama hamba ni. Dia kata hamba dia ya. Cuma ahli tafsir dia kata hamba ni nama dia Khadr. Nah, itu adalah daripada ahli tafsir. Adapun Allah Ta'ala tu dia senguan betul ni, tak ada royak pia nama apa Tok Guru Nabi Musa ni. Maka itu adalah satu hikmat nak cerita, katanya
tidak penting kepada tahu nama. Allah Ta'ala tak oyak dalam Quran dia, makna kata benda tu tak ada penting sangat untuk kita tahu. Kalau Allah Ta'ala tahu kata penting, dia taklah susuk sama sekali kepada kita. Apabila Allah Ta'ala tahu kata tak ada penting, dia tu tak ada sebut. Kerana dia bimbang takut panjang Quran dia, setara ning pupuk kita tak nak baca dah. Dia pisah nak pandak-pandak, ada benda butir-butir, benda ada hak nampak kata ada faedah kepada diri manusia dan jin, maka dia wari dalam Quran dia sebagai saringe daripada isi-isi penting daripada Lauh Mahfuz tu makna Quran. Nah, Quran ni ambil saring, ambil ya katsan tu baik hak nampak penting-penting tu baik masuk dalam Quran dia. Jadi kita tu dok boleh baca, dok boleh tahu, dok boleh faham, dok boleh ambil faedah, boleh pahala dan sebagainya daripada isi Quran ni. Maka walillahil hamd, nah, kisah Musa dengan Khadar adalah satu kisah yang beri makna besar, khususnya berhubung masalah majlisil ilmi, berhubung masalah belajar, berhubung dalam masalah mengaji di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, di universiti-universiti dalam negeri, luar negeri. Patut kita ambil iktibar banyak daripada cerita Nabi Musa, belajar daripada Nabi Khadar. Walaupun Nabi Musa lebih ternama berbanding dengan Khadar, tapi Nabi Musa belajar di Nabi Khadar, jadi berguru. Nabi Khadar jadi tok guru, Nabi Musa jadi anak murid. Nabi mengaji lagi, sallallahu alaihi wasallam. Balah mana puak kita boleh jadi acan sikit tak sing ngaji, boleh jadi baba sikit tak sing ngaji, boleh jadi tokoh gitu tak sing ngaji. Tak ada dah tamneng dalam agama Islam lebih tinggi pada tamneng Rasul. Kalaulah Rasul tu sanggup mengaji daripada seorang yang Allah Ta'ala tidak tak ada nak jadi dongdang nama dia, nama abdan ya, hamba. Ngaji daripada seorang hamba, bukan orang gede, bukan daripada orang yang ada nama dak. Orang yang ada nama rakyat Nabi Musa pergi ngaji ilmu pengetahuan daripada seorang yang Allah Ta'ala tak sebut nama dia, sebut selaku abdan min ibadina, hamba daripada hamba kami. Nyata ya, nak jadi tak usah jadi besar sangat bab mengaji ni, besar di ilmu tu. Siapa dia tak ada kira, asal kata boleh ilmu, itulah dia kita kena cari dia. Tak ada dok kira kata dia ada nama setara mana, tak ada nama setara mana. Siapa boleh ilmu, itulah tok guru kita. Jangan dok tengok kita jadi tok nebel ke, jadi tok meneh ke, jadi tok tu tok ni wasa kata tak boleh mengaji ke, jangan dia tengok. Tak ada nak lebih besar pada tok nabi, tok rasul ni, tak ada dah. Lalu itu ngaji ilmu agama pula, bukan ngaji ilmu basing ha sakut dengan badan kerjaan lain dak. Kerjaan agama hak kerjaan rasul dah. Ya pergi mengaji. Marilah kita tengok secara detail. Mula-mula kita ambil sekatu dulu. Hei orang-orang yang ada kenamaan, tidaklah kenamaan kita lebih tinggi daripada kenamaan seorang rasul seperti Musa. Belajar Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam pun Allah Ta'ala ajar kepada dia, suruh update semua ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kata oleh Muhammad, berdoa oleh Muhammad, Rabbi he Tuhanku, he Allah, zidni ilma, tambahlah pada aku ni ilmu. Tak cukup bawa sebab kata jadi Nabi itu kena berhajat pada ilmu. Gitu juga siapa jadi tok guru berhajat pada ilmu, siapa jadi baba berhajat pada ilmu lebih pada anak murid lagi. Sebab anak murid kata ada ilmu, orang tak turut dia. Baba ni kalau tak ada ilmu, enggak orang turut, dia tak ada juga, punah selalu dunia. Itu yang muskilah.
Nah, sebab tu bila orang yang agak kata orang nak turut kita, kita kena takut pada Allah Ta'ala. Takut orang turut kita di sudut kita tak tahu. Nah, kita nak oyak demo tak tahu, asal tak gamuk kita di lawabah. Kita kena oyak tak tahu semacam lah. Nah, situ tempat nak paling bahaya pada umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka, kalaulah Nabi Musa belajar lagi, dan kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tu disuruh oleh Allah supaya berdoa minta tambah ilmu. Nah, hak doa benar tambah ilmu. Nah, padahalnya suruh tambah lain lagi kata tambah ilmu, tambah hidayah. Tapi hak buta sungguh, Rabbi zidni ilma. Saya rasa tak cukup ya, tapi Tuhan beri penting kepada ilmu ni. Hingga siapa tunggal pak tunggal Rabbi zidni ilma satu ya. Tak ada kata Rabbi zidni ilman wa hudan wa imanan ke. Sepatutnya boleh buh banyak lagi sepatutnya. Tapi ya Tuhan nak di ilmu tu sangat-sangat penting. Sinilah penyuluh hidupnya, penyuluh hidup. Rabbi zidni ilma. Sebab tu kalau Nabi doa tu, orang sangat-sangat berhajat pada doa tu ialah orang yang memakai saka Nabi, iaitu para ulama, para tok guru, para ustaz-ustaz, para acan-acan kena berdoa dengan doa Rabbi zidni ilma. Orang tamada pun tak ada salah apa doa hak tu. Tapi nak ayat katanya orang hak berhajat pada doa Rabbi zidni ilma ni ialah orang yang menjadi kepala-kepala orang. Sebab bila tak cukup ilmu tu dia sesak nafas. Dia gelak jalan, dia peling hidup, membawa kepada orang belakang kita tu penuh ability sebatah. Nah, satu negeri kadang-kadang. Nah, orang duk pengaruh dengan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh itu maka marilah kita cuba seleksi diri semula ataupun mari cek kata kita berhajat pada gapo gatik. Doa Rabbi zidni ilma ada dalam doa hak pok kita dok pakap doa learning, doa mustajab ni. Sebab doa Nabi Rabbi zidni ilma. Doa Nabi itu ada belaka dalam ni. Boleh kata hampir semua doa hak Nabi-Nabi dulu dan Nabi kita hak Tuhan gapo dia rekod dalam Quran dia tu kita buh belaka dalam ni untuk jadi satu bekal kepada kehidupan belia. Tiap-tiap orang kita ni nak melia sekali lah hidup. Nak hidup sekali ni lah. Nah hidup sekali ya. Kalau tak melia pun dak lah, kalau melia pun melia lah. Lepas tu tak ada siapa tak semelia, tak ada siapa tak sewi siapa kepada kemuncak kemuliaan kepada sekali hidup yang kita diuji oleh Allah untuk kita nak pergi kepada akhirat sebagai orang yang mulia, menghadap Allah sebagai orang yang berjaya dan mendapat kedudukan yang mulia. Boleh bukan sekadar diri kita tapi boleh tolong tok nenek moyang kita lepas maidah dan anak cucu kita lagi akan datang. Tak tahu nak jadi mangsa kepada syaitan-syaitan yang sangat banyak duk bermahrajalela dunia hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada hari ini mari kita tengok boleh satu dua keratan ayat Allah daripada cerita kisah Musa wal Khadar dan Nabi Khadir. Nah, lepas tu dia ada seorang fatah. Fatah ni maknanya orang pembantu. Ya Nabi ni orang penting. Nabi ni lebih besar, tamneng hak sungsut dalam agama Islam ialah Nabi atau Rasul. Maka Musa adalah Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Musa ni bin Imran. Nah, daripada fuak Bani Israel Nabi ni. Dia dipera oleh Fir'aun Qibti pera dia. Nah, pak pera dia tu kafir. Nah, pak pera dia kafir, dia jadi nabi dan dia tu daripada baka lain pada baka pak pera. Pak pera orang Qibti. Nah, pak pera sebagai musuh kepada fuak Bani Israel nombor satu pak pera dia.
Tapi Allah Ta'ala kuasa buat musuh kepada satu bangsa, jadi perlu masuk bangsa tu dalam rumah dia, pera dia pakai anggap ramai berapa ratus juta, tak tahu pera Musa dah halus pak besar. Nah, sepatutnya Musa tu tak ada jalan nak hidup, sebabnya menurut perakak Firaun katanya, mana-mana fak Bani Israel khususnya dan umumnya manusia yang beranak tubik lelaki, lepas dia mimpi kata takhta kerajaan dia tu akan diruntuh oleh seorang lelaki akan dilahir tak lama. Tukar mimpi dia tu kita habis belah tu. Maka celah tu Nabi Musa nya beranak. Mak dia ngapak dia ni tak tahu nak buat gana. Itulah marinya suruh tahu dalam laut, suruh gapo dengan siapa-siapa ada apa Firaun, hanya kita seginya cerita Allah Taala buat tu. Jadi lakang yang cukup menandakan Allah Taala Maha Kuasa, manusia ni dhaif. Setara mana apa dia Firaun ngaku kata dia wa ana rabbukumul a'la. Dia perakak kata aku ni Tuhanmu yang paling tinggi sekali dah manusia. Dalam hal dia perakak belah tu dia adalah dhaif. Gida halah ke Musa nak peraca dia tu. Nah, bukan sekadar kata halah jauh-jauh dak. Pera Musa hak nak peraca dia. Tu denda belaka tu denda Allah Taala. Allah Taala long tot. Pak beranak Musa Allah Taala long tot lo dah. Firaun dia aku mungkin kena denda bela orang nak perutah mung. Bela. Habis duit belah buat Firaun bela Musa. Nah, pakali nak bunuh Musa. Musa dia cabut janggut dia gapa, dia nak bunuh ngak-ngak dah, tapi kerana Allah Taala hatta Asiyah Ibnu Muzahim ni isteri Firaun yang beragama Allah. Tengok, cuba kita tengok. Isteri orang kafir tapi jadi ahli syurga. Kerana dia boleh memperning ayat tak kekuatan seorang wanita tu, walaupun dia isteri orang tak jauh pun dia boleh kum email dia tu. Tu satu benda yang semua tu masuk dalam arti kata kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di celah-celah tu ni ayat tabut bak orang Tino ni besar. Subhanallah, Allah Taala orang Tino ni ada sebab penting kepada lahirnya kuat nabi-nabi ni. Nabi Musa ni kata ada Asiyah pada adat katanya, tak ada lah Nabi Musa. Kalau Asiyah tak ada, bining Firaun hak duduk dalam kota dia tak ada, Musa ni kena bunuh di Firaun dah. Dia sorang ya. Kata tak apalah kita pakai pera, nanti dia sorang halu. Kalau dia jadi tak juh biar mana kita pergi bunuh star ya benalah tu. Jadi dia pergi barang-barang hak yang Firaun kata nampak juga. Ni kata budak ni nampak juh, nampak molek, jernih molek air muka gapo kata. Mari kita belah dulu, belah dia anak kak kita boleh pedah kita. Tu tengok tu denda sampai situ orang tak juru. Firaun tak juru kan? Denda sebelah. Nah, belah dulu, belah. Lepas tu pada tu mai peraca demo pula. Nah, subhanallah, daripada diri sendiri ni orang panggil satu denda yang amat besar dari Allah Taala terhadap seorang yang mendakwa diri sebagai Tuhan. Dakwah diri sebagai Tuhan tak usah kira Tuhan itu bodoh lebih pada apa-apa, na'udzubillah min dzalik, pada hakikatnya. Kira tengok tak ada lebih orang nak bodoh lebih pada pera orang nak peraca dia. Ada lagi orang bodoh dah tu, tak ada dah. Jadi bodoh sekali. Hendak ngaku kata dah cerdik lebih-lebih, jadi bodoh sekali dia lu. Pah dengan fikir apa ya? Fikir retina ya, Asiyah retina yang mikir. Fikir retina ni boleh membela seorang nabi. Tu ayat atas kelebihan retina. Nah, yang mana dunia duk tengok retina sebagai sampah masyarakat, sebagai bukan manusia, tetapi kita tengok kebijaksanaan seorang retina Allah Taala beri ke dia tu tinggi sangat. Nah, Nabi Isa Maria Soraya apa anak? Maria Soraya tak ada pak anak tu. Ni tak saya nampak atau hubungan dengan yatai langsung Nabi Isa mari. Nah, peri puak-puak yatai kita ni. Tak ada saya langsung buku-buku jadi rasul. Nabi Muhammad kitanya mati, Nabi Muhammad dua bulan lepas matilah lepak. Puak yatai asam hari. Buku jadi Nabi ni kena wika fuak tinah aja.
tu. Ayat atas orang tina kamu ni orang yang berjasa pada umat manusia. Nah, Nabi Muhammad diparok oleh ibu ya. Siapa ni tahu? Nah, pak tak ada perah sikit abuk. Nah, Musa pun pak tak ada perah sikit abuk. Nabi Isa pun pak tak ada perah sikit abuk, tak ada sikit abuk, pada pak dulu. Ada pak dulu. Semua tu peranan ibu, dia panggil peranan ibu. Nah, la ilaha illallah. Puak Nabi gedabah je, Nabi VIP belaka 2-3 orang tu. Bukan Nabi Tamada dak. Nah, semua untuk peranan ibu. Peranan ibu ni besar umat Islam. Oleh itu marilah kita hargaikan ibu. Keibuan dia tu tinggi, menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh dunia terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tu adalah hasil daripada ibu yang sabar. Nah, begitu juga Isa ibu yang sabar, Musa ibu yang sabar, dibantu oleh Asyah pula. Asyah, nah, isteri Firaun yang Allah Taala sebut sebagai ahli syurga. Nah, dalam Quran dia selalu dah Asyah tu. Nah, walau bagaimanapun mari kita tengok sikit dah. Nah, mari kita tengok sikit. Budak kepada Musa ni nama dia Yusha' bin Nun. Tak ada ayat juga dalam Quran. Nabi tak ada, Allah Ta'ala tak ada ayat dalam Quran dia. Nah, katanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia cerita mulanya daripada ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Allahu akbar. Alaihi salatu wassalam. Dan ingatlah hai Muhammad, ning ayat ning ni Nabi Musa mati lama dah. Sebut ha Musa, orang faedahnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Siapa kepada hari ni orang dapat faedah? Musa tak ada dah, mati lama, ribu-ribu tahun dah Musa mati. Tapi sebutnya tujuan untuk dapat faedah oleh orang yang ada. Nah, sebagai sampel, sebagai satu contoh bab mengaji, ambil Nabi selalu dah dia nak murid. Nah, sedang tu baik mari anak murid tu Nabi dulu dah. Allah fa'ita wasau melia ya. Nabi sendiri biasa duduk ngaji supaya kita mengaji juga. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika mana berkatalah oleh Musa. Nabi Musa kata kepada pia li fatahu, bagi pemuda dia duk khidmat ke dia. Ini di antara sistem dalam Islam ni. Fatah ni penting. Nabi Musa dia orang yang penuh dengan tugas-tugas dia banyak. Kena ada pembantu. Pembantu ni kena orang pemuda-pemuda yang agak kata masih duduk dalam umur yang sedap bergerak. Nabi Musa ni sudah tentu dia tu orang berumur dah lah. Seorang Nabi ni oleh umur 40 ke atas lah. Nah, Fatahu ni nama Yusha' bin Nun. Nah, kata setengah belakang pada tu dia jadi Nabi juga Yusha' ni pun. Tapi masa ni dia jadi budak. Budak kepada Nabi ni lebih penting pada jadi orang gedebel kepada orang tak pakar lagi. Nah, budak pada orang pakar lebih baik daripada orang gedebel kepada orang tak pakar. Ingat malak dah. Nah, baik tadi budak orang pakar, budak orang juh. Nah, semak jadi luknong orang juh, baik pada jadi caupo pada orang jahat. Nah, ingat malak dah. Itu kaedah ya. Kita jadi budak pada orang juh ni boleh faedah banyak. Faedah banyak. Badak dengan orang beriman pada Allah kan. Kecapan dia tu mengandungi isi-isi yang bernah seumur. Tiap-tiap masa kita dia jadi budak ya dengan ayah seumur kecap. Itu penting. Tu fatah. Nah, orang jadi fatah ni siapa akhir di Nabi ya. Fatah ni. Nah, pemuda ni jadi dari Nabi sebab ia dapat faedah daripada Musa. Dia ngaji Musa sama, ngaji sama. Nah, jadi semak di budak orang penting, orang juruh, tok guru, tok gapa ni, seolah kita semak dia anak murid yang paling rapat sekali dengan dia. Ya kecek dia buat, ya gapa tu, kita duk perhati, kita duk ambil sama, boleh faedah. Nah, ada apa kalau guru supaya kita duk mengaji ni? Nah, mana kata, ketika kita mengaji ya, tiap-tiap waktu kita tak ada biasa duk ambil faedah. Begitulah. Nah, faedah
Fatahu ni peranan penting Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia. Nah, falamma jaa apa dia? Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak berhenti berjalan ni. Dua orang ni duduk berjalan. Cari tok guru di satu tempat perhimpunan dua air. Majma'al bahraini danau. Ya, apa tak tahu pergi yang gitu. Dia kata di sana dia dapat ilham mimpi atau ilham wahyu dari Allah, katanya satu orang yang ada ilmu lebih pada mung dalam dunia ni duduk di Majma'al Bahrain, tempat berhimpun dua laut. Lalu tu dia kata, kita nak pergi cari danau benalah ni. Payah. Ya wicut kepada Nabi Musa ni, payah cuk ni nak pergi cari danau. Ni kecut. Nah, masya-Allah mula-mula sekali. Lalu itulah Musa kata, kita kali itu kita kena jalan tu patah. Majma'al Bahrain danau, ya kira-kira tengok. Jalan ke patah. Barang-barang leraga bekal cara zaman tu lah. Seraga payah tak nak bawa dia orang tua, ya suruh panggil budak dia seorang. Nama dia Yusha, mari jalan sekali dengan dia. Tak ada kapal terbang, tak ada kereta kosong, tak ada gapo masa tu. Nah, tak ada uak uta, tak ada uak hemat, tak ada uak gapo, berjalan kaki. Saya duk cari hikmat gapo boleh kita lalu. Letih benar ni. Jalan kaki orang tua jadi rosok. Cari tempat tak tahu tak ada tempat. Tujuan nak cari ilmu daripada satu orang hamba yang tak ada sebut nama apa-apa hamba tu. Tu. Nak ke ilmu, tak ada kira nama apa, nak ke ilmu. Annahu dzukira lahu anna 'abdan min 'ibadillahi bimajma'al bahrain 'indahu min al-'ilmi ma lam yuhit bihi Musa. Kata setengah riwayat, bukan wahyu sekadar kata orang royak ke dia. Satu orang alim juga meroyak ke dia, kata di sana ada satu tok guru, ya Allah, tuan ni boleh mengaji dia lagi. Dia kayak pada Nabi Musa. Nabi Musa kata danau, ya tak jauh, jalan lagi. Dia pergi. Itu dia. Itu cerita mula-mula sekali. Fa ahabba ar-rahilu ilaih. Maka dia pun suka wasa nak safir pergi cari ilmu. Cari ilmu ni penting sungguh. Sining ni patut kita ambil iktibar. Jauhnya berjalan, tak ada pakai uta, tak ada pakai hemat. Jalan kaki cari ilmu. Nak ilmu senyap mana? Tak ada royak senyap mana? Tak ada royak. Bukan siapa boleh perniah tu perniah ni. Tak. Sekadar kata kita mung ni, kita tengok ilmu yang boleh senyap mana daripada orang tu. Cerita yang panjang mungkin dalam 2, 3, 4 minggu juga berkali cerita ni. Nah, cerita dia panjang cerita dia. Nak cari ilmu senyap tu bekalan tu kena bawa. Kita nak cari ilmu ni kena ada bekalan supaya dia duduk pondok lah dah. Pikul apa dia? Supik berah pergi pondok zaman dulu. Hala ni sepatutlah hidup di pondok lah ni. Pikul bekalan budak muda-muda lah ni. Atau orang panggil bot-bat Musa dah tu, bot-bat Musa. Besar benda cari ilmu. Gi cari ilmu. Bukan mari nanti ilmu mari rumah dak. Al-ilmu yus'a wala yas'a kata ulama. Ilmu ni adalah diusaha untuk cari. Bukan ilmu yang mencari kita dak. Kena pergi cari ilmu. Musa ni, dia ni boleh ilmu dah. Allah Ta'ala widah. Nubuwah, kenabian ni ilmu besar dah. Gedung besar dah Musa ni. Orang duk pengaruh dengan dia sampai hari ni. Musa ni Yahudi tu pengaruh dengan dia tu. Walaupun pengaruh dengan orang panggil kulit-kulit dia, bukan pengaruh dengan isi sebenar Musa dak. Itu kerana Allah Ta'ala tu, hikmat Allah Ta'ala wa agama Nabi Musa nak jadi nampak katanya agama cua crowd tak ada dari panjang tu. Siapa nak pakai panjang nak ambil hak umum, hak kena hubung hak Nabi Muhammad lah.
Bila siapa tak turut Nabi Muhammad, mana kata pakah Nabi Musa supaya makan barang habis homo dah. Jadi senak perut kuat ya duk sekak perut hari ni sampai hari ni. Makan barang tak ada kunapa. Nah, makan barang Alkitab, Al-Injil wal At-Taurat ni habis dah. Prasiti pak dia tu habis dah. Tak boleh makan dah barang tu. Allah Taala ambil barang-barang hak ada faedah dalam kitab Injil, ambil barang-barang hak ada faedah dalam kitab Taurat, mari boh ramung masuk dalam kitab Quran belaka dah. Siapa duk makan lagi kitab Injil Taurat, mana kata makan barang hak habis umur. Hapah. Barang hapah, tak ada pakar, tak ada bawa pada kebaikan sama sekali. Nah, sekiranya dia tu lawan kepada kitab Quran, Allah Taala mari hipung segala rahsia Taurat dan Injil dalam tu belaka dah. Nampak dah tu? Lalu tu dia pun nak pergi. Boya nak pergi dia katakan, no. Hasil ni kita boleh ambil perkataan dia ni, sedap sungguh. Patut orang mengaji ambil perkataan ni, mari pakar dalam hidup. Terutama waktu wasa susah-susah berjalan jauh-jauh tu, ambil ayat ni. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Aku tidak berhenti berjalan, Yusha. Yusha nampak dia tak erak. Nampak Musa ni tak erak dah. Lalu tu dia kata, kita berhenti dulu, abai ka, tok guru ka dah, Nabi, Rasul. Dia jawab kepada budak dia kata, la abrahu, aku tak berhenti berjalan. Hingga aku sapa kepada Majma'al Bahrain, supaya aku tahu kata situ ada orang, ada ilmu, aku nak ngaji dia. Au amdiya huquba, atau aku berjalan bertahun-tahun. Tu au amdiya huquba ni sedap ni. Atau aku jalan ikut apa tahun, selagi aku tak sapa pada Majma'ul Bahrain, tempat raya atau ada tok guru besar tu, aku tak berhenti. Ambil hak ni dah. Fok-fok hak letih-letih dalam kerja, dalam jalan ni, nak pergi kepada negeri luar, nak pergi mana, duk pondok wasa lama, wasa susah, ambil ayat ni mai pakar. Ni Musa kiring taruh. Nah, melalui Allah Ta'ala, ya kiring hak ni melalui Allah Ta'ala mai ayatlah ni. Nabi Muhammad tak biasa dengar ya kecek, ya bukan rung tu lah, tekah 3000 tahun Nabi Muhammad, Nabi Musa bukan sikit. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW dapat tahu melalui Allah Ta'ala ayat wahyu kepada dia. Kata Musa, kata belah tu, Allah, satu semangat belajar yang cukup keras dan tegak. Semangat belajar. Seorang ada ilmu jadi siapa tarah jadi Nabi ni. Sebab kata ada ilmu hak dia tak tahu lagi ada pada manusia di dunia ni, dia cari benda tu. Masya Allah sungguhlah. Sampai tu dia jadi VIP dia ni. Tak jam ada orang lebih tahu pada dia. Malaikat kena pergi ngaji dah orang tu. Bukan deki kita ni sebab kata ada orang lebih tahu lah nak berdeki selalu. Tak, ya tak. Pergi ngaji. Ngaji dia dah pandai agak. Tak ada kira non-lain tak non-lain. Ni non-lain tak ada nama apa, orang tak ada nama. Abdan min ibadina. Seorang hamba daripada hamba-hamba kami, Allah Ta'ala kata. Yang tak sebut nama. Kalau sebut nama pun berasa kata orang-orang tu dapat kenal sikit. Tak sebut orang kenal. Ilmu ni tidak mesti duk terkenal dak. Ilmu ni Masya Allah, bahrun la sahilalah. Laut yang tidak bertepi, ya panggil. Laut yang tidak berpantai. Nah, ilmu ni tak tahu nak cari patar mana. Sebab itulah orang ngaji sampai lupa kepada berumah tangga. Ramai orang ngaji ulama-ulama azab, ya panggil. Ulama-ulama tak bining. Sebab dia sibuk dengan ilmu. Ya jadi ngaji hak ni Rasulullah, ngaji Rasul ramai dengan ilmu dia tu lupa ke bining. Tu pun ramai benalah tu. Ramai ulama lupa ke bining. Tapi bukan kata kita nak puji. Nak puji segi cari ilmu ya. Ya tak bining tak boleh nak puji mana. Sebab tak molek, tak bining bukan duk molek, tak bining. Suku tak boleh nak. Tak boleh panjang keturunan zuriat tak ada. Tak molek segitu. Tak usah tiru waktu dah. Tiru sungguh tu boleh. Sungguh.
Kalau boleh capur dengan bin ni ngatik molek lah. Nah, sungguh tapi bin ni bukan tak bin ni. Saya tak suka mana tak bin ni. Nah, malaikat orang ada sesuatu hal tertentu tak apalah. Kalau tak ada hal apa bin lah. Nama duk turut tu ngatik tu. Nah, orang muda-muda pining serta dengan bersungguh ngaji. Bersungguh ngaji ni Musa ni bersungguh. Pelajar-pelajar, mahasiswa nak sesat, ambillah ayat yang ke-60 ni mari tak sebagai slogan hidup kita memperjuangkan ilmu pengetahuan. Ni duk cari ilmu bukan ngajar lagi. Ngajar payah lagi. Cari ilmu payah bercakap dah. Ni pok-pok sahabat-sahabat dulu dengar ayat ni dia pakar sungguh. Jalan dengan utah cari satu hadis ya. Berbulan-bulan naik utah. Dengar kata hadis ning orang riwayatnya duk di Baghdad tu. Dia duk Mekah. Nak pergi supaya nak cerak tak seri putus punya riwayat nak jadi hadis tu sahih tu. Naik utah berbulan-bulan. Kita cari nak temu dengan orang riwayat hadis. Bertemu Pak mu dengar sungguh dah ada ni. Ya saya dengar. Dengar salah apa? Oh ya, aku dengar orang ni. Berhubung ni dia. Jadi berhubung. Kalau tak jumpa ayat dia putus hubungnya. Putus riwayat dia panggil. Berbulan-bulan ya hadis. Hadis 2 baris hadis. Pergi cari naik utah sampai 2-3 bulan, sampai berbulan-bulan naik utah. Tu kerana dia mari duk pakar ni. Pakar katanya la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Lama mana pun huquba ni kata setengah 80 tahun makna huquba. Jalan 80 tahun pun tak apa. Kata setengah 70 tahun. Huquba ni kinayah daripada lama berjalan pun tak apa. Aku nak pergi siapa kepada pau aku. Tak ada kira kena berjalan lama mana. Banyak pada umur tahu kat aku pun kena pergi. Padahal 80 tahun kan mudah boleh dia tak ada siapa mati dulu. Ibnu ayat katanya kinayah daripada bersungguh nak wisapa kepada pau praksong dia kepada tempat yang dia nak iaitu ilmu. Cari ilmu ni. Rasul boleh dah. Duk wasa kurang sikit lagi dicari. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa. Nah, sebagai contoh kepada pelajar-pelajar dan belajar ni tak ada masa habis. Sebab kata belajar ni bukan kata kau duk pondok, kau duk di mahawit sialai saja dak. Tetapi belajar siapa mati. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahadi. Nah, tutup ilmu daripada buayan mok sebagai guru pertama siapa kepada gapa dia kita turun lihat tutup ilmu. Sebab itulah orang-orang jamin mana-mana pun ya dia tak kata dia sebagai tok guru, dia kata anak talibu ilmin, aku sebagai pelajar. Nah, sebagai pelajar. Walau duduk ngajar dah pun tapi dia sebagai pelajar. Nah, aku sebagai seorang pelajar yang sedang duduk belajar, lepas tu belajar tu ngajar orang. Itulah. Nah, lepas tu orang duk kata ke dia tok guru, dia tu duk wasa duduk ngaji situ. Tok guru kena baca banyak pada anak murid, tok guru kena mengaji banyak pada anak murid. Siapa nak jadi tok guru, kena ingat konsep tok guru, kena baca buku banyak pada anak murid baca buku. Sebab nak mengajar seseorang tu, nak mengajar satu pelajaran tu, kena baca buku apote, baca buku. Untuk jadi, apa dia, prakok, suan prakok dari segi yang nak mengajar orang. Tidak itu yang mengajar tu tak lebar. Dia nak mengajar bagi dalam kitab tu, tak ada pergi kat luar sebab dia tak ada mari suan prakok ilmu-ilmu yang banyak. Lepas tu insyaAllah ta'ala, siapa dia tok guru, kena ambil contoh Musa. Siapa yang ada anak murid pun, ambil contoh Musa alaihi salam. Di segi, tidak puasa nak keruk kening, segi susah, segi letih, segi susah, segi penat. Hingga siapa boleh ilmu. 2 kala ya. Aku berjalan temu pada tok guru aku nak, ataupun aku ni kena berjalan sampai 80 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau hukubani sepanjang masa aku nak jalan gini, nak jalan.
sepanjang masa, dahran ya panggil, sepanjang masa. La ilaha illallah. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. La ilaha illallah. Nabi Musa ya cerdas seekor ikan. Ikan, kalau kita zaman lah ni enggak, ikan bersembuh garam tu lah, nak kita hai ikan tu. Nah, padahal jalan pi laut dah sepatutnya, ya cerdas mata-mata kain gitu pun boleh dah, ya cerdas ikan juga. No, ayat katanya duduk dalam tempat yang ada barang dah pun kena cerdas barang ni. Barang makan ni. Nah, maka apabila dia disapa kepada ma'al bahrain, kepada tempat yang duk cari berasa kata sapa, tak tahu kita duduk mana lagi, tak mari lagi, tak jumpa lagi dengan Tok Guru. Dia sapa wasa kata nampak munasabah tempat beripung temung dua laut. Laut ni mai kok ni, laut ni mai kok ni. La ilaha illallah. Nasiya hutahuma. Terlupalah dia akan ikan dia tu atas satu tempat. Budak dia terlupa ikan. Ragalah sebiang dah. Terlupa sebiang atas batu tadi. Kata setengahnya dua orang tu terlelap di satu tempat nama Ainul Hayah, mata hidup, mata air hidup ya bang. Tidur situ. Bertidur tu katanya air laut, tekah dia pasarnya, pasar tekah dia surut-surut. Raga dia ikan dia dalam tu airnya naik siapa betul raga dia tu. Nah, lepas tu ikan yang makan dah kata setengahnya makan dah sebelah. Allah Ta'ala wi nafah, wi nyawa, nyetubik pada raga dia tu. Dan air siapa ni? Ainul Hayah. Air ni bila ia tepung benar-benar mati dia hidup katanya. Ikan ni mati dah dari raga, hidup kelik bila temu dengan air ni. Air Ainul Hayah ni. Katanya hidup kelik. Benda ni tak ada hadis sahih belaka. Cumanya Ibnu Katsir hari dalam apa dalam tafsir dia tak apalah. Nah, kita pergi peseng koda kokoh ya lah. Tak ada derah sangatlah ni. Nah, bila ikan temu apa dia air Ainul Hayah tu, nya tubik. Kok raga hak Yusak. Yusak dah jenera. Nabi Musa pun jenera. Yusak pun jenera. Duk stay Yusak jaga tengok ikan duk lagi dah ikan dia. Hamak tak ada. Nah, ikan dia tu gi. Nah, boy ikan dia gi tu. Yusak pun falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Da. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Maka ikan tu turun dalam laut. Nah, turun dalam laut tu ngok-ngek dalam laut lah. Padahal kau tempat yang tidur kau tu kau air surut boleh hadir dah kau tidur tu. Pasti tidur yang lama agak kat mana air pasal naik siapa dekat pak tidur dia. Ya jaga tengok ikan lagi dah. Tu cerita dia nampak peseng yang royak ni. Kita nak dekat dengan ayat sebanyak mungkin. Nak cerita banyak. Mai duk semua royak tu lah tu, royak tu lah tu. Nah tak? La ilaha illallah. Jadi dia ikan tu pergi. Falamma jawaza, mana tak kenal lagi. Tu. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Yagi saraba, gitulah. Nah, lepas tu
Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Tak kala dia pergi sikit lebah pada ikan saat ni, dia kata kepada pemuda dia kata, atina ghada'ana. Berasa lapar dah, jalan tengah panas, klik. Berasa lapar, ghadak ni makan tengah hari. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sesungguhnya kita berasa penat dah dalam perjalanan kita safarina ni mana musafir lah. Berasa penat dah. Mana makanan kita dak raga tu. Tu cerita dia. Yang nak jadi cerita ni Allah Taala sebut dalam Quran ni pun, jadi takut malak cerita tu. Qala, jawab di pemuda tadi bila Nabi Musa minta nak makan nasi dah ni, nak makan roti kala ikutlah lah. Gapo dia masa tu, dia tak ada royak nasi ke roti ni. Tak royak ikan tu, royak laut saya. Hut ni ikan hut. Ikan hut ni ikan gapo? Ikan agak besar sikit lah, bukan supaya ikan tambah kita tak lah. Qala ara'aita idh awayna ila sakhrati. Dia jawab, kata, kamu nampak ke tak? Dia kata, bagaimana pendapat kamu? Dia kata, ketika mana kita tu duduk tempat batu tadi, batu ia berhenti, lepas pada tu jalan saya tanya nasi, dia nak makan nasi. Lepas tu dia kata, kita duduk tempat batu tadi tu, dia kata, fa inni nasitul hud, aku ni terlupa ke ikan tu, terlupa nak ambil ikan tu. Ternyata kata tak tahu, kata ikan yang hilang ni. Tekah ning seolah-olahnya terlupa raga tu lah. Kita tengok tak ada raga dia, maksudnya tak ada wari raga dia tu. Lepas tu jadi nak ayat upasak dalam perjalanan ni tu, satunya nasabah, sabar ni malu teh penat. Yang keduanya gapo dia gitu lupa barang sebiang ni. Allah, mati buku ni bukan main-main tak. Nasitul hud, aku terlupa kepada hud. Hud ni mana ikan lah. Wa ma ansanihu illa syaitan, aku tidak lupa, malaikat melupakan dia oleh syaitan. Syaitan ni Allah, tengok hubung kait syaitan dengan orang mengaji ni dah. Syaitan dengan orang mengaji ni jaga molek pelajar-pelajar. Ya tak tinggal, ya tak jang we mengaji molek. Yang hidup kira kau tu kira kau ni terlupa wak kalau terlupa wak baik dah belaka. Nak mengaji terlupa kalau rumah pada nak intara itu. Ya terlupa, tak ada nak syaitan ansanihu syaitan. Syaitan terlupa. Tak ada wari buk, tak ada wari surat mengaji pada juga. Ni tak ada wari bekal lah, mati lah. Tak wari surat tak ada ngaji boleh klaim mic ni. Tak ada ikan tu. Tak makan apa tak makan tu apa nak jadi tu. Berat juga. Ni satu ilmu yang kita boleh lepas sini katanya, fa inni nasitul hud, aku terlupa. Royakkan Nabi Musa kata, aku terlupa akan ikan dan tidak melupakan dia mereka syaitan. An azkurah, supaya aku ni nak ingat ke dia. Syaitan mai ikut mana situ. Nak oyak sini katanya syaitan ada bab penting dalam kerjaan cari ilmu. Itu seru situ. Jangan ingat kata mudah-mudah. Syaitan ni Allahnya kalau buat ya dari kita nak mengaji sah. Kalau nak kerja benda lain tak apa ya suka Buat nak mengaji sah kalau lalu mula terlupa selipar, terlupa nak kecil kereta, terlupa ada belakang. Tengok molek dah kita mengaji, ingat molek benda lah ni banyak. Ayat ni kita boleh ambil buat peringatan besar. Buku ngaji, syaitan buku ngaji ni, syaitan ilmu ni. Betul ni ayat ni benar molek dia wari. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. La ilaha illallah, a'udzu billahil azim wa biwajhil kadim wa biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitanir rajim. La ilaha illallah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba.
Dengan sebab aku lupa nak ambil itu, maka dia tu turun gila laut lah ikan. Mata tempat dia laut. Maka turunlah laut ni dengan keadaan gapa dia turun gi ngakak gitu dalam laut. Tu maknanya fil bahri ajaba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Patu Nabi Musa katakan, murih tak Nabi Musa kepada Yusha? Tak. Nabi kata, qala zalika ma kunna nabghi. Hak tu hak aku nak tu. Ya duk cari buku dah. Ikan ni pun salah satu daripada cerita lakang dah ni ikan ni pun. Bawa jalan Musa dah ikan ni. Ya tak aku nak tu mana? Turun di mana ikan? Turun di mana ikan saat ni? Hak tu aku duk cari-cari ni. Ya tak ilmu tu, ilmu belaka tu, ilmu nurun ala nur. Jadi Yusha tak tahu kata hak tu ilmu. Dia kata, syaitan wak ni. Nabi Musa kata, hak tu aku nak. Zalika ma kunna nabghi. Itulah barang aku duk cari-cari sangat. Sebab dia tak tahu kata mana Nabi ni duk mana. Apa dia seorang abdun bin ibadina duk mana. Bila apa dah Allah Ta'ala boh nyawa pada ikan dia boleh turun laut sedangkan ikan kita makan dah tu. Hak tu aku dia gila lah bentuk tafaul. Tak ada gila bentuk tasya'um tak. Hilai ikan sepatutnya nak murih lah. Kalau gitu kita mati ni. Tak. Tak ada kata kita nak kena mati. Tak. Kata hak tu hak kita nak. Patut. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka dia gustai klik buat ya. Gustai klik menurut celapak mari saat ni. Jauh juga. Dah mari dengan batu tu. Kita tengok celapak mari ni. Atharihima celapak dia jalan mari saat ni. Qasasa sebagai apa dia. Turuk gila. Nah. Pergi cari tu. Turut celapak mari saat ni. Noyak atas mari lajak dah. Ikan tu kalau tak walah tu lajak pas perak. Mujur ikan tu baik. Ikan tu baik noyak atas situ dah. Nabi Khadir duduk situ dah. Dalam ilmu Allah Ta'ala ilham kepada Nabi Musa. Nah tempat yang tidur tu, tempat ikan jadi hidup klik, jalan tu laut tu, situ dah tempat tu. Dia mari lajak dah. Lalu tu kita cari tempat kita ikan yang hilang tadi. Dana ikan hilang. Turut celapak atharihima. Atharihima nak celapak lagi. Qasas lagi siapa dia ni. Dia nak jadi cerita. Lalu itulah fawajada 'abdan min ibadina. Bos apa tempat batu hak dia tidur tadi? Gustai klik semula tu, maka dia pun berjumpa dengan seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Jumpa Nabi Khadir situ. Cerita ialah tu ya, bukan gapo dak. Nah, tapi gak pas di sana lajak dah cari. Lajaklah dengan bekas rumah Nabi Khadir atau dengan tempat duduk Nabi Khadir. Nyu jadi buku katanya. Satunya pergi cari tu tak tahu dana. Duanya diuji nak boleh temu kena bayar ikan sekor. Tak boleh makan tu kena bayar, kena tadhiyah kena korban. Siapa tak boleh makan? Tak ada ikan pergi berat ikan. Tapi tak apa boleh jumpa dengan ilmu. Kena korban nak jumpa dengan ilmu. Boleh ilmu ni kena korban besar. Sebab tak bayar kafi lah. Kau kata nak bayar. Pergi berat. Allah Ta'ala ambil pergi berat dah ikan. Tak boleh makan tapi boleh jumpa Nabi Khadir. Boleh. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Allah Ta'ala kata yang kami telah datang kepada dia akan satu rahmat daripada Tuhan kami, dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allahumma 'allimna min ladunka ilma ya Rabb. Allahumma 'allimna min ladunka Rabb. Allahumma 'allimna min ladunka ilma rahmatika. Dan kami telah mengajar akan hamba kami hak Nabi Musa jumpa saning boya gustai klik. Ya jumpa tu min ladunna daripada sisi kami. Ilma akan ilmu. Ilmu ladunni ya panggil dalam pembahagian tu tasawuf. Ilmu ladunni ni ayat ilmu ladun.
Ilmu laduni makna ilmu dari sisi Allah secara tak ada belajar dengan hamba dia. Tu makna ilmu laduni. Nah, ilmu tu hawi secara tak ada belajar siapa dia. Nah, itu ilmu laduni. Adapun Nabi ya wahyu. Hak ni ilmu laduni katanya halus pembicaraan dengan ilmu ladun. Halus pembicaraan dengan ilmu ladun. Kata setengahnya ilmu laduni ni ialah ilmu yang Allah Ta'ala hatta ilham mari. Maka jadilah dia orang yang melia dengan sebab ilmu tahwi gitu. Ni melia tak ni? Melia lah Nabi Khadir. Kira Nabi Musa ada Nabi VIP pergi cari dia. Melia lah ni. Melia benar. Dengan sebab dia ada ilmu ladun. Ilmu ladun ni ilmu dari sisi Allah. Itu mana ilmu ladun. Allah. Kita berdoa pula tak? Allah Ta'ala katanya semua ilmu daripada Allah belaka. Sebab tu dia halus betul ni banyak pentafsiran. Kata sesungguhnya ilmu ladun ni semua orang ada ilmu ladun ni belaka. Hak kita berasa kata molek. Tak ada pihak atau benda ni molek. Kita berasa molek. Lepas tu benda molek semua. Dia panggil ilmu ladun ni. Nah, ilmu tu beri ilham pada kita berasa nak buat benda lah ni sama lah. Ilmu ni bukan bahasa kata ilmu bahasa ngapa, bahasa berdoa, bahasa tok bomo tu sekadar tu. Dak, ilmu ni satu benda yang menunjuk kepada kita supaya kita tu berbuat dasar kepada dia dan faedah benda kepada kita. Tapi kata sungguh kata dak, ilmu ladun ni adalah ilmu yang Allah Ta'ala ilham, maka jadi dia sebagai seorang alim yang terhormat, yang tidak belajar daripada orang banyak. Nah, maka itu yang ilmu laduni. Walau bagaimanapun, insyaAllah kita akan bicara, nak tengok pandangan ulama ahli tasawuf seperti Imam Ghazali dan sebagainya, kata ilmu laduni lah mana. Kalaulah Allah Ta'ala buka rahmat ni kepada kita, minggu depan kita kecek ilmu laduni lah mana. Nah, lepas tu kita nak tengok bagaimana dua orang ni mengaji. Pasal yang ngaji lah mana. Pakai mahawiyah lagi apa tak ngaji. Pakai kalah ke tak. Pakai kitab apa yang ngaji. Nah, mari tengok pada minggu depan. Minggu ni nampaknya jangan nampak keterik dah. Sekadar ni dulu. InsyaAllah ta'ala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalam.